pengurusi, tuan-tuan imam Masjid Negeri Perlis, dan yang terutama pengurusi dan tuan imam berserta dengan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Maghfirah Sungai Korak Sanglang dan seluruh ahli qaryah. Jemputan khas gandingan panel kita Dr. Muhammad Rozaimi bin Ramli, pensyarah UPSI dan merupakan ahli jawatan kuasa fatwa Negeri Perlis. Bersama dengan beliau Sahibul Fadilah Dr. Kamilin Jamilin, pensyarah USIM, juga merupakan ahli jawatan kuasa fatwa Negeri Perlis. Yang berbahagia Datuk Ahmad Yusof, ahli majlis, wakil-wakil jabatan, ketua-ketua jabatan negeri dan persekutuan, pemimpin-pemimpin masyarakat, penolong-penolong nazir seluruh Negeri Perlis, tuan-tuan imam seluruh Negeri Perlis, ahli jawatan kuasa masjid seluruh Negeri Perlis, dif-dif jemputan, datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang saya ucapkan, dan saya mulakan ucapan pada pagi ini dengan serangkap pantun. Kuntum melati tumbuh melata, burung merebah di pohon cemara. Assalamualaikum pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati dan yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang penuh barakah, yang penuh dengan kemuliaan ini, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, mudah-mudahan insya-Allah kita akan bersama dalam majlis perasmian Masjid Al-Maghfirah Sungai Korak Sanglang dan juga sambutan Ma'al Hijrah tahun 1441 Hijri peringkat Negeri Perlis, dan insya-Allah kita akan isikan majlis ilmu sebelum kita mulakan majlis perasmian. Dan majlis ini diadakan sempena dengan hari keputeraan ataupun sambutan ulang tahun hari keputeraan ke-76 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Sekali lagi, marilah sama-sama kita memanjat kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan untuk kita bersama pada majlis pagi ini, dan saya mengharapkan semua yang hadir untuk menamatkan majlis kita sehingga akhirnya insya-Allah. Hadirin yang dimuliakan, majlis pada pagi ini dimulakan dengan forum perdana Ma'al Hijrah. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya menyemput dan mempersilakan gandingan panel kita, yaitu Dr. Muhammad Rozaimi bin Ramli, Dr. Kamilin bin Jamilin, dan juga yang akan dimoderator oleh Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar Al-Hafiz. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Terima kasih Tuan Pengacara Majlis Ustaz Fadli bin Ahmad. Yang berbahagia Ketua-ketua jabatan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, guru-guru takmir, guru-guru kafa, bakal-bakal penerima anugerah Ma'al Hijrah pada majlis ini, dan rakan panel yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama-sama dalam majlis persinan Masjid Al-Maghfirah
sempena sambutan keputeraan yang ke-76 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Majlis Ma'al Hijrah 1441 Hijriah bersamaan 2019 Masihi, Peringkat Negeri Perlis. Dan untuk acara pada pagi ini kita mulakan dengan forum perdana yang bertajuk Negara Rahmah Ummah Sejahtera, suatu tajuk yang dijadikan sebagai tema sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan. Dan kita datangkan dua panel pada pagi ini. Yang pertama, panel yang berbahagia Sahibul Fadilah Dr. Muhammad Rozaini bin Ramli, pensyarah Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim, merangkap ahli jawatan kuasa Fatwa Negeri Perlis. Dan rakan panel yang kedua yang berbahagia Sahibul Fadilah Dr. Kamilin Jamilin, selaku pensyarah di Universiti Sains Islam Malaysia USIM, merangkap ahli jawatan kuasa fatwa wilayah persekutuan dan ahli jawatan kuasa fatwa Negeri Perlis. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, kita ada masa lebih kurang dalam kira macam ni lah sebelum tuanku sampai sinilah. Sebelum tuanku berangkat sampai ke sini, insya-Allah kita akan teruskan forum-forum kita. Dan soalan-soalan kita tak bukalah untuk tuan-tuan sekalian, takut jadi panjang pula. Letih panel nak jawab nanti. Jadi bagi ustaz seorang je tanya. Jadi ustaz seorang je tanya. Dan persoalan ataupun perbincangan forum kita pada pagi ini lebih bertemakan kepada negara rahmah dan ummah sejahtera. Jadi kita terus kepada perbincangan untuk ahli panel yang pertama, Dr. Muhammad Rozaini. Seperti mana yang kita ketahui, negara rahmah, kepada perkataan kita kata ada rahmah di situ, kan? Rahmah ni maksudnya kasih sayang. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, antaranya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Dan antara ayat yang lain yang Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah kata antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah mencipta kamu daripada diri kamu sendiri, azwaja, secara berpasangan, litaskunu ilaiha, untuk kamu pada hidup dengan sakinah, dengan tenang. Wa ja'ala bainakum, dan Allah jadikan antara kamu yang berpasangan ini mawaddah wa rahmah. Jadi mawaddah di situ dan ada rahmah di situ. Begitu juga disebut dalam hadis yang direkodkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, yang mana Nabi SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hendaklah kamu belas kasihan ataupun kamu memberi suatu kasih sayang ataupun rahmat kepada mereka yang berada di bumi. Yarhamukum man fis sama, maka kita kata yarhamukum man fis sama' ialah mereka yang berada di langit, kan? Maksudnya Allah dan kita kata para malaikat pun akan kasih kepada kamu. Jadi nak tanya untuk soalan yang pertama kepada Dr. Rozaini ialah, sebagai umat Islam kita dituntut untuk berlaku rahmah kepada sesama manusia. Sebagai pembuka bicara kepada perbincangan kita pada pagi ini, melalui syariat Islam dan siasahnya, apakah yang dapat kita fahami secara tersurat ataupun yang tersirat daripada istilah negara rahmah? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Sirajuddin selaku moderator. Yang saya hormati sahabat saya Dr. Kamilin yang merupakan ahli jawatan kuasa fatwa Perlis, hadirin hadirat mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bersama pada pagi ini. Soalan yang diberikan kepada saya adalah apakah itu konsep negara rahmah? Dan sebelum ini pun moderator telah membacakan beberapa dalil ataupun ayat Quran dan hadis yang menunjukkan bahawasanya Islam ini pembawa rahmah. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dikenali sebagai Nabiur Rahmah, Nabi pembawa rahmah. Apabila membicarakan tentang rahmah, kita tidak boleh lari daripada membicarakan satu ayat Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan di dalam Al-Quran. Allah Taala kata, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat kepada sekalian alam. Saya teringat seorang guru saya mengatakan, apabila Allah Azza wa Jal mengatakan Nabi Muhammad itu diutuskan sebagai rahmat kepada sekalian alam, maksudnya bila sebut alam, dia bukan untuk orang Islam saja. Apabila Nabi SAW diutuskan, ia membawa rahmat kepada keseluruhan alam. Cuma ulama-ulama tafsir tetap berbeza pendapat. Sebahagian mereka kata alam yang dimaksudkan itu memang orang Islam saja, kerana apabila Nabi SAW diutuskan membawa syariat Islam, maka syariat-syariat Nabi-Nabi terdahulu yang ada sedikit bebanan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat dulu yang sesuai dengan tabiat mereka telah pun terangkat dengan wujudnya syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Ibn Jarir At-Tabari ketika mana menulis kitab tafsirnya, dia menyebutkan bahawasanya yang dimaksudkan dengan rahmatan lil alamin, rahmah itu merangkumi sekalian alam. Cuma dia kata rahmat orang Islam ni bila Nabi diutuskan ialah syariat itu syariat yang mudah dan ringan. Dan apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi rasul dan orang-orang yang beriman dengannya, Allah Taala akan masukkan umatnya ke dalam syurga. Dan rahmatnya di mana? Rahmatnya apabila kita tengok dalam akidah Islam ini, siapa-siapa yang beriman dengan Allah Azza wa Jal dan dengan rukun-rukun iman dan beramal saleh, walaupun amal saleh itu dilakukan dengan waktu yang sangat minima, tetapi Allah Azza wa Jal tetap memberikan ganjaran berlipat kali ganda nikmat daripada kualiti ibadat yang kita buat. Dan Allah memberikan syurga yang tidak ada hentinya setelah kita masuk ke dalam syurga, semata-mata sebagai balasan dengan ibadat yang sangat minima yang kita buat. Dengan bahasa yang mudah untuk kita faham, kadang-kadang kalau kita buat calculation, kita kira solat kita dalam sehari, satu waktu kita solat lebih kurang 5 minit, 5 waktu kita solat sehari lebih kurang dalam 25 minit. 25 minit kita solat, Allah Ta'ala bagi syurga. Ini kalau kita salat sajalah. Setengah jam kita salat, campur ibadat lain, campur sedekah, campur zikir, campurlah buat baik pada orang lain, lebih kurang sejam kita buat ibadat dalam masa satu hari. Sedangkan tidur 8 jam, tidur lebih banyak daripada ibadat. Tapi kita tak malu minta syurga daripada Allah. Dan Allah ketika mana dia memberikan syurga kepada hamba-hambanya yang saleh, Allah bagi syurga tu bukan setengah jam, Allah bagi syurga tu bukan sejam, Allah bagi syurga tu khalidina fiha abada, sentiasa berada di dalam syurga yang tidak ada berpenghujung. Inilah pendapat majoriti ahli sunnah wal jamaah. Bila seseorang itu masuk ke dalam syurga Allah, dia masuk selama-lamanya. Ni rahmah.
kata ulama-ulama Islam. Itu yang pertama. Manakala rahmah, kata Ibn Jarir At-Tabari, rahmah yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang bukan Islam setelah Nabi Muhammad diutuskan menjadi Rasul, ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat azab yang ada di dunia ini yang pernah Allah Ta'ala berikan kepada kaum yang tidak percaya kepada Nabi mereka setelah Nabi mereka diutuskan. Oleh kerana itu kita tengok hari ini Allah Ta'ala tidak memberikan azab yang menghancurkan keseluruhan kaum yang tidak beriman. Mereka tetap ada, walaupun kadang-kadang adalah sedikit bencana datang, tapi dia tidak, bencana itu tidak melenyapkan terus. Dia tidak melenyapkan terus sesuatu bangsa ataupun sesuatu kaum yang tidak beriman. Maka ini di antara pandangan Ibn Jarir At-Tabari. Manakala sebahagian ulama tafsir pula manakala sebahagian ulama tafsir pula berpendapat rahmatan lil alamin ini bermaksud luah daripada sekadar orang bukan Islam ni dilepaskan daripada azab yang melenyapkan mereka. Kerana kalau kita tengok, saya berkecenderungan dengan kecenderungan ini, maksud saya kata, bila Allah Ta'ala kata Allah mengutuskan Nabi Muhammad ini sebagai rahmat kepada sekalian alam, maksudnya rahmat yang Allah Ta'ala berikan ni menyeluruh kepada semua. Kerana kalau kita tengok, orang Islam ni diajar setiap hari wajib kita menyebut perkataan rahmat. Wajib. Saya sebut wajib. Agak-agak berapa kali kita sebut sehari perkataan rahmat? Wajib. Cuba kira. Ada sebut tak? Tak ada kan? Tak ada. Dalam salat kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan Ar-Rahman dan Ar-Rahim diambil daripada perkataan rahmah. Orang Islam setiap kali mereka salat 17 rakaat sehari yang wajib, tak masuk yang sunat, diwajibkan untuk menyebut perkataan yang terbit daripada perkataan rahmat sebanyak 4 kali, iaitu dalam Bismillah 2 kali, dalam Fatihah 2 kali. Itu tak kalau tak masuk surah-surah lah. Kalau ada surah dia baca wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, lebih lagi. Paling tidak dalam satu hari minimal orang Islam wajib mengucapkan perkataan yang terbit daripada rahmat 68 kali. Kerana 4 kali 17 lebih kurang 68. Maksudnya orang Islam Allah Ta'ala ajar untuk sematkan dalam diri dia Allah itu mempunyai sifat rahmat, yang mana Allah itu Ar-Rahman dan Allah itu Ar-Rahim. Dan sebab itu bila kita tengok dalam syariat Islam ini, kalau kita tengok dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan tengok di sana begitu banyak Nabi menerapkan nilai-nilai rahmah kepada orang Islam dan kepada orang bukan Islam. Bila Nabi diutuskan, bila Nabi dilantik menjadi pemimpin di Madinah, bukan hanya orang Islam dapat rasa keselesaan, bahkan orang bukan Islam iaitu orang Yahudi yang berada di Madinah juga mendapat keselesaan. Bila Islam datang membawa syariat, bila Islam datang memerintah sebuah negara, bila Islam menjadi dasar bagi sebuah negara dalam pentadbiran, maka Islam mengubah pandangan alam bagi manusia. Sebab itu Rib'i bin Amir, dia pernah mengatakan ketika mana dipanggil oleh Rustum, dan Rustum yang merupakan orang besar Parsi pada masa itu bertanya, apakah yang membawa kamu datang ke negeri kami? Kata Rib'i bin Amir, Allahu bata'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Allah yang menghantar kami untuk kami keluarkan manusia daripada menyembah manusia kepada menyembah Allah semata-mata. Wa min jawril adyan ila sa'atil Islam, daripada kezaliman agama-agama yang ada kepada keadilan Islam. Wa min dhiqid dunya ila sa'atil akhirah, daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Wa min
jauril adyan ila adlil Islam, daripada kezaliman agama-agama yang ada kepada keadilan Islam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Azza wa Jal, ketika mana kita melihat sejarah orang-orang Rom, sejarah orang-orang Parsi, sejarah orang-orang Quraisy ketika mana mereka menguasai Mekah, kita akan melihat penindasan berlaku kepada orang-orang yang lemah dan tidak berdaya. Siapa pernah tengok cerita Gladiator? Kan? Hero dia siapa? Russell Crowe. Itu ustaz tahu, ustaz. Kadang-kadang layan juga nak tahu tentang sejarah Rom. Maximus. Dr. Kamilin pun layan juga. Lepas ni kita boleh layan sekali. Maximus, general yang asalnya general, kemudian menjadi hamba dan dipaksa menjadi gladiator. Apa itu gladiator? Hamba yang dipaksa untuk bertarung, sehingga sebahagian daripada mereka terbunuh hanya semata-mata untuk mengembirakan orang Rom. Tumpahkan darah untuk seronok, tumpahkan darah orang yang tak berdosa untuk rasa gembira. Hari ni kita buat pertunjukan, kita paksa 2-3 orang untuk masuk gelanggang, siapa mati kita suka. Di manakah kezaliman yang lebih besar daripada kezaliman itu? Bila Islam datang, bila Islam datang, Islam ajar umat Islam, Islam ajar Muslim untuk memberikan kebaikan walaupun kepada tawanan perang yang bertarung dengan orang Islam di medan perang. Dan sesiapa yang memberi makan kepada tawanan perang, kepada hambanya yang asal adalah tawanan perang, mereka itu akan diberi pahala oleh Allah dan akan dikira mempunyai ciri-ciri orang yang beriman. Maka sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatiman wa asira. Dan orang-orang yang beriman itu memberi makan walaupun mereka sayang kepada makanan mereka kerana makanan tak banyak. Mereka memberikan makan kepada orang miskin, anak yatim, wa asira, dan hamba tawanan perang. Memberi makan kepada tawanan perang walaupun dia pernah bertarung dengan kita di medan. Bila kita tawan dia, kita nak jadikan dia sebagai hamba, Islam kata kena bagi makan kat dia, Islam kata kena bagi pakaian kat dia, Islam kata kena layan dia sebagai manusia. Kalau kita tengok zaman jahiliyah, orang-orang Arab bunuh anak perempuan. Dapat anak perempuan tak suka, dapat anak perempuan ada sangkaan buruk, dia akan malukan aku dengan perlakuan zinanya, sedangkan dia belum lagi besar. Bunuh anak perempuan. Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran perbuatan ini, dan Allah mencela perbuatan-perbuatan membunuh manusia. Dan apabila Islam datang, Islam buang semua ni. Bahkan Islam membela golongan-golongan yang lemah, membela golongan-golongan miskin. Sebab itu bila Nabi dakwah dekat Madinah pada Nabi dakwah kat Mekah pada peringkat awal, orang miskin masuk dulu, golongan bekas-bekas hamba yang masuk Islam dulu, kerana Nabi membela golongan ini. Kenapa yang bangsawan-bangsawan kurang masuk? Kerana mereka merasakan mungkin tidak ada kepentingan. Sebab itu dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menyebutkan, hal tunsarun wa turzaqun illa bidu'afaikum. Adakah kamu menyangka kamu akan dibantu dan diberi rezeki melainkan dengan adanya golongan yang lemah dan miskin di kalangan kamu? Maksudnya Nabi nak ubah pandangan kita. Hari ini mungkin kita rasa, zaman dulu mungkin orang rasa bangsawan, orang politik, peniaga-peniaga besar, mungkin dia rasa dia lebih hebat, dia tidak memerlukan orang miskin. Sedangkan Nabi ubah pandangan tu. Kita hari ni pun sama jugalah, kena ubah pandangan tu. Kadang-kadang bila tengok orang miskin, tengok sebelah mata je, sedangkan orang miskin banyak menyelesaikan urusan orang-orang kaya. Kalau tak ada orang miskin pergi tangkap ikan, kita nak makan apa? Kalau tak ada orang miskin pergi tanam padi, kita nak makan apa? Kalau tak ada orang miskin cuci jalan, kotor jalan kita. Kalau tak ada orang miskin cuci tandas, kotor tandas-tandas awam ni. Maka Islam membenarkan, Islam memperbetulkan pandangan kita terhadap manusia. Islam memperkenalkan konsep karamah Bani Adam
Islam memperkenalkan konsep kemuliaan anak Adam. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah, sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Sama ada dia Muslim ataupun bukan, selagi mana namanya manusia, ia mesti dipertahankan. Darahnya mesti dipertahankan. Darahnya haram untuk ditumpahkan. Ini yang dilakukan dan ditunjukkan oleh Nabi SAW. Mesej rahmah Islam ini tidak hanya terkena pada orang Muslim semata-mata, ia juga pergi melewati orang-orang yang bukan Islam. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW pernah menyebutkan, Nabi kata, man qatala muahidan lam yarah raihatal jannah, lam yarih raihatal jannah. Sesiapa yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian damai dengan orang Islam, maka dia tidak akan dapat cium bau syurga. Bau syurga ni jauh dah kita bau. Maksudnya kalau tak dapat cium bau syurga, nak masuk syurga pun tak dapat. Maksudnya siapa-siapa yang bunuh manusia, walaupun bukan beriman, walaupun tak ada iman dalam jiwa manusia tu, tanpa sebab pergi bunuh dia, maka Allah Azza wa Jal akan memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kezaliman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Azza wa Jal, sebab itu bila kita tengok Andalus, Spain, dulu namanya Andalus, sekarang dah jadi Spanyol, Spain. Spain ni Islam memerintah di sana 800 tahun. 800 tahun. Islam memerintah India juga lama. Dan Islam juga memerintah negara ni lama. Orang Islam memerintah negara ni lama. Kita tak pernah dengar lagi ada pembunuhan beramai-ramai terhadap orang bukan Islam. Kerana Islam memperkenalkan konsep la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Kalau kita dengar ada umat dibunuh kerana agamanya, pastinya yang dibunuh itu bukan, yang membunuh itu bukan kerajaan Islam. Biasanya kita dengar kalau ada umat-umat yang dibunuh secara beramai-ramai, biasanya kita dengar yang kena bunuh itu Islam. Mana-mana negara umat Islam, carilah negara umat Islam yang menjadi majoriti. Arab Saudi, Emiria Arab Bersatu, Pakistan, Malaysia sendiri, walaupun kita Muslim adalah lebih kurang dalam 60%, kan? Kita tidak melakukan genocide, kita tidak melakukan pembunuhan etnik ataupun pembunuhan agama, pembunuhan penganut selain daripada Islam. Inilah yang dimaksudkan dengan rahmah apabila Islam melayan manusia atas dasar dia adalah manusia. Pandangan Islam terhadap manusia, dia adalah manusia apapun agamanya, tetapi ia tidak menafikan dakwaan bahawasanya Islamlah satu-satu agama yang benar. Agama lain salah, tetapi agama lain tidak wajar untuk dizalimi. Bahkan Allah Azza wa Jal melarang orang-orang Islam untuk caci maki sembahan orang yang bukan Islam. Islam membenarkan kebebasan. Sesiapa juga boleh mengamalkan ajaran agama dia, selagi mana tidak mengganggu orang lain dan tidak membahayakan orang lain. Ini Islam. Dan Islam memperkenalkan konsep adil. Siapa pun yang melakukan kesalahan mesti dihukum. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis Al-Bukhari, Nabi kata, innama ahlakal ladzina min qablikum idza saraka fihimus syarif tarakuh wa idza saraka fihimud dha'if aqamu alaihi al-had fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi law saraqat Fatimatu bintu Muhammad laqata'tu yadaha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya perkara yang membinasakan umat sebelum kamu ialah apabila orang bangsawan mencuri di kalangan mereka, mereka tinggalkan dia. Dan apabila orang-orang miskin yang mencuri di kalangan mereka, mereka laksanakan hukuman ke atas dia. Maksudnya ada dua set undang-undang. Kalau yang curi itu golongan bangsawan, kalau yang curi itu golongan-golongan yang ada pengaruh, maka dilepaskan.
Tetapi kalau siapa yang mencuri di kalangan mereka itu hanya orang miskin, idza saraka fihimud dha'if aqamu alaihi al-had, mereka akan ambil hukuman, mereka akan laksanakan hukuman hudud ke atasnya sebab dia miskin, tak ada pengaruh, tak ada apa. Ini kata Nabi yang membinasakan umat sebelum kamu. Dan Nabi kata, demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya, kalau Fatimah anak aku sendiri mencuri, aku yang akan potong tangannya. Dalam hadis yang lain Nabi ada sebut, Fatimah bid'atun minni, Fatimah itu sebahagian daripada aku. Nabi sayang kat Fatimah ni, tapi ia tidak menghalang Nabi untuk melaksanakan undang-undang. Jika benar Fatimah bersalah, aku akan ambil tindakan. Tapi Fatimah tak mencurilah. Nabi kata keadilan itu mesti diberikan kepada semua, tidak kira sama ada dia bangsawan ataupun orang biasa. Rahmah Islam ini bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan kepada manusia, bukan hanya Nabi berikan kepada orang Islam, Nabi juga berikan kepada orang bukan Islam. Sebab itu kita tengok ada mazhab-mazhab yang membenarkan zakat dibayar kepada muallaf yang belum Islam jika dipercayai dia lunak dengan Islam. Walaupun zakat tu diambil daripada orang Islam, daripada poket orang Islam, tapi bila kita tengok orang bukan Islam, dia akan jadi lunak dengan kita beri. Jiwanya tertarik dengan Islam, kalau kita beri maka kita boleh bagi walaupun dia bukan Islam. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu agama yang tidak hanya mempunyai pandangan yang sangat sempit melihat dunia. Itu yang pertama. Keadilan Islam itu bersifat universal, bersifat alami, bersifat luas. Dan rahmah Islam ini bukan hanya Nabi berikan, bukan hanya Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Allah juga dengan mengutuskan Muhammad, rahmat syariat Muhammad ini telah terkena ataupun telah mencakupi juga haiwan-haiwan yang duduk dalam negara Islam. Binatang pun dapat rahmat. Sebab tu saya kata rahmat Islam ni dahsyat. Sebab itu ada satu hadis dalam riwayat Al-Imamul Bukhari, Nabi kata, dakhalatil mar'atu an-nara fi hirratin habasatha walam tut'imha, ila akhiril hadis. Yang bermaksud, Nabi kata ada seorang perempuan masuk neraka semata-mata kerana seekor kucing yang dia kurung dan tak bagi makan. Seekor kucing dia kurung tak bagi makan sampai kucing tu mati, perempuan tu masuk neraka. Sebahagian ulama cuba takwil, tapi Dr. Yusuf Al-Qardawi dia kata hadis ini menunjukkan begitu adilnya Islam dalam menghukum manusia. Dan apabila perempuan itu mempunyai jiwa yang keras, tidak ada rahmah, walaupun melihat kucing, walaupun tengok kucing tu nak mati dah, dia tak ada perasaan rahmah, maka Allah akan menghukum dia dengan neraka. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari juga, Nabi menceritakan bagaimana seorang yang terlibat dalam kerja zina, pelacu, bagi anjing minum. Tengok anjing tu lapar, anjing tu dahaga, dia kesian, dia ambil air, turunkan selipar, dia ambil air bagi anjing tu minum. Allah Ta'ala ampunkan dia kerana dia telah menghidupkan satu nyawa, iaitulah haiwan yang tidak berdosa di sisi Allah. Bukan hanya setakat haiwan, Nabi juga ketika mana diutuskan, Nabi SAW memberikan rahmat kepada tumbuhan. Sebab itu Nabi tak bagi potong pokok ketika perang. Nabi tak bagi orang kita, mana-mana manusia pergi potong pokok yang menjadi tuduhan manusia tanpa alasan dan tanpa sebab. Nabi tak bagi kita merosakkan alam, menyakiti jiran. Hari ni kita kena jerbu kan, kita pun tak tahu siapa punya pasal. Tapi yang kita pasti, mesti ada orang yang buat pembakaran terbuka. Sebab jerbu ni teruk. Saya datang daripada
Tanjung Malim boleh tahan jugalah jerebu sakit tekak ni. Saya pun kepala pusing-pusing ni. Tak apa nak sihat hari ni. Tapi sebab dah janji kena datang jugalah kan. Cuma saya nak kata jerebu mengotorkan alam dilarang dalam agama Islam kerana ia bercanggahan dengan sifat rahmah. Nabi tak bagi potong pokok bidara. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi kata man qata'a sidratan fi falah sawaballahu ra'sahu ila nar atau kama qala. Sesiapa yang potong pokok bidara di tengah-tengah padang pasir, Allah akan hadapkan mukanya ke neraka. Walaupun sebahagian ulama seperti Imam Ahmad kata tidak sahih, tapi sebahagian ulama hadis yang lain kata hadis ni bertaraf hasan. Ada yang menggunakan pakai hadis ni, dan Abu Daud mengatakan hadis ni Nabi tak suka merosakkan alam tanpa sebab, terutamanya apabila pokok itu menjadi teduhan haiwan dan teduhan kepada orang yang bermusafir. Nabi tak bagi rosakkan alam. Pokok ni berguna untuk kita. Tambahan pula pokok di tengah-tengah padang pasir sangat-sangat berguna untuk haiwan. Dan sebab itu dalam hadis Nabi SAW kata, sesiapa man gharasa gharsan au zara'a zar'an fayakulu minhu tair au bahimah au insan, ma min muslim yaghrisu gharsan au yazra'u zar'an fayakulu minhu tair au bahimah au insan illa kana lahu bihi sadaqah wa kama qala. Tidak ada manusia yang menanam mana-mana pokok dan pokok itu dimakan, hasil pokok itu dimakan oleh mana-mana burung ataupun haiwan ataupun insan, melainkan dia akan dapat pahala. Kita tanam pokok, kita tinggal, pokok itu berbuah, datang burung makan, kita dapat pahala. Dan bukan hanya sekadar itu, Nabi juga mengajar kita untuk cinta bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada haiwan, bukan hanya kepada pokok. Nabi juga suruh kita sayang kepada benda yang tak bernyawa. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW bila nampak bukit Uhud, Nabi kata apa? Nabi kata, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud merupakan bukit yang dia sayang kat kita dan kita pun sayang kat dia. Sebagian ulama kata, oh ini sebenarnya majaz, ini bahasa kiasan. Nabi bukan sayang kat bukit tu, Nabi sayang kepada orang yang duduk kat bukit, iaitu orang Madinah. Tapi majoriti ulama kata hadis ini di atas zahirnya tidak mustahil Allah Ta'ala menjadikan Uhud itu mempunyai perasaan dan sayang kepada Nabi, dan Nabi pun sayang kepada bukit itu kerana bukit ini telah memberikan manfaat kepada manusia. Jadi Islam apabila disebut sebagai rahmah, Islam memberikan rahmah kepada semua, sama ada yang bernyawa ataupun tidak, sama ada ia muslim ataupun tidak, sama ada dia manusia ataupun haiwan. Wallahu ta'ala alam. Cukuplah sekadar itu dulu. Okay, terima kasih Lipan yang pertama Dr. Rozaimi Ramli. Okey, bila tersebut tadi tentang jerebu tu, kita alhamdulillah pagi ni masih IPU 80 lah. Sebab 80 lah tu semua pakat menguap, mengantuk belaga. Jadi tuan-tuan, dalam pada guris beg tu ada mineral tu. Mineral tu bukan untuk minum saja, untuk basuh muka sekali. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi dalam perbincangan konsep ataupun tema sambutan Ma'al Hijrah pada tahun ini, Negara Rahmah Ummah Sejahtera. Sebagaimana Dr. Zaimi sebut tadi itu tentang Negara Rahmah, bagaimana peranan ulil amri terhadap rakyat terhadap ulil amri, dan kita sebagai orang awam apa peranan rahmat kita dalam alam ini. Al-alam ma siwallah. Alam ini ialah selain daripada Allah, yang meliputi manusia, makhluk seperti manusia dan jin, termasuklah flora dan fauna. Itu kita kata dalam tema Negara Rahmah. Dan untuk soalan yang kedua kepada panel yang kedua, Dr. Kamilin Jamilin, nasib baik kerusi kita ni kerusi mahal, jadi bila duduk lama tak tenggelam dalam kursi ni. Okey, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah kata, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu
min zakarin, ada yang laki, ada yang perempuan, dan Allah jadikan untuk kamu ni syu'uba, jamak pada sya'bun, iaitu bangsa. Maksudnya Allah jadikan kita ni berbangsa-bangsa. Wa qabailah, jamak pada qabilah, merujuk pada qabilah, merujuk pada suku, puak, li ta'arafu, untuk kamu berkenalan antara satu sama lain. Jadi untuk tema yang ummah sejahtera tu, setelah mana kita hidup dalam keadaan rahmat. Jadi kita hidup di Malaysia ni. Malaysia ni suatu negara yang keunikan dia. Kalau kita di Afrika, kan, kalau di Afrika kita tengok, kalau negara Somalia, tengok muka Somalia tu kita kenal. Kita kata, oh ni beza ni dengan Afrika Selatan ni, kan. Begitu juga negara Arab, kita tengok, ni Lebanon ni, tengok ni, oh ni Syria, dapat beza, kan. Tetapi main Malaysia ni kita tak dapat nak beza. Ni melampau Melayu, ini Melayu Jawa ni, kan. Ni tengok muka, ni Melayu Bugis ni, Bugis, kan. Ni Minangkabau, ni Mai Potoni, kan. Jadi kita dalam Melayu tu sendiri, dalam bahasa Melayu ada etnik-etnik dia pula, kan. Jadi Al-Quran sebut li ta'arafu, untuk kamu berkenalan, untuk kamu berbaik antara satu sama lain. Untuk soalan kepada panel yang kedua ialah, bagi kita rakyat Malaysia, pasti kita naklah suasana hidup kita sejahtera, aman, damai, hormat menghormati antara satu sama lain. Sebab kita tengok dunia sekarang ni orang bebas tulis dalam surat khabar, tulis dalam Facebook, tulis dalam Twitter, kan. Kadang ada sentimen-sentimen tertentu, kan. Awal bulan Ogos kita dikejutkan dengan orang duk timbulkan isu pendatang lama dengan pendatang baru, kan. Orang kata hak asli dekat Malaysia ni orang asli ya, kan. Hak Melayu Jawa mai dari Jawa, hak Melayu Fatoni mai dari Fatoni, hak Bugis pun sama, kan. Jadi hak aslinya orang asli ya, kan. Ada kita ni pendatang lama kan, pendatang baru, kan. Jadi sentimen-sentimen yang macam ni lah menyebabkan suasana kita tidak amat sentosa sebagaimana sebelum ni. Jadi oleh itu, soalan kepada panel, dalam kacamata Islam, bagaimanakah adunan yang sesuai, yang berpandukan kepada nas Al-Quran dan As-Sunnah dalam kita nak merealisasikan hasrat untuk kita membentuk ummah yang sejahtera? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis Al-Fadil Ustaz Sirajuddin, yang berbahagia dan juga dikasihi sahabat saya Al-Fadil Ustaz Dr. Ruzaimi Ramli, yang juga dikasihi sahabat-sahabat hadirin dan hadirat yang sama-sama hadir dalam forum yang mulia ini. Dan kita hari ini berbincang tentang kerangka rahmah itu dalam membentuk masyarakat yang sejahtera. Tadi Al-Fadil Ustaz Siraj ada menyebut tentang sepotong ayat, iaitu ayat 13 daripada surah Al-Hujurat. Allah sebut, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ciptakan lelaki dan wanita daripada kalangan kalian supaya kalian boleh saling kenal mengenali dengan adanya pelbagai bangsa, pelbagai kabilah. Itu adalah satu ayat yang paling utama sekali dalam menjelaskan tentang kemanusiaan Islam. Betapa Islam ini meraihkan kemanusiaan itu melangkaui sempadan agama, melampaui sempadan kaum dan seumpamanya.
Dan bila mana Al-Fadhil Ustaz Siraj menyebut tentang ayat tersebut, dan kemudian beliau menyebutkan tentang beberapa bentuk provokasi yang mungkin berlaku di negara kita, bagaimana mungkin perkara-perkara tersebut boleh mencemarkan kesejahteraan ataupun perpaduan masyarakat kita. Saya ingat dalam surah Al-Hujurat itu mengandungi pelbagai kita kata panduan yang Allah telah turunkan kepada kita. Kalau kita boleh amalkan, kita boleh pegang dengan panduan dalam surah Al-Hujurat itu, maka insya-Allah kita akan lebih harmoni hubungan kita antara satu sama lain. Sebab itu sebahagian daripada ulama menyebut bahawa surah Al-Hujurat ini adalah surah perhubungan sesama manusia, khususnya perhubungan sesama orang yang beriman. Walaupun ayat-ayatnya banyak Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tetapi dia punya kefahaman, dia punya wasiat yang Allah turunkan dalam Al-Quran ini hakikatnya sesuai untuk nak kita jaga untuk semua jenis manusia. Kalau kita tengok dalam surah Al-Hujurat, daripada ayat 6 itu sampai ayat 12, Allah menyebut 9 pesanan ataupun wasiat daripada Allah yang perlu kita pegang dalam kita nak menjaga kesejahteraan kita sesama manusia. Bila kita mampu menjaga kesejahteraan sesama manusia, insya-Allah kesejahteraan masyarakat umumnya dalam negara ini insya-Allah akan lebih harmoni. Antaranya bila mana Allah sebut dalam ayat 6, fatabayyanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Allah kata bila sampai satu berita kepada kalian, maka hendaklah kalian cek dulu, semak dulu betul-betul, teliti dulu. Dan yang ini yang kita tengok pada zaman sekarang ini, antara punca utama masyarakat kita hilang kesejahteraannya ataupun tergugat keamanannya kerana sikap kita sebagai masyarakat yang tidak mampu untuk nak menapis ataupun menyemak suatu berita. Hari ini kita hidup di zaman media sosial, yang mana media sosial ini adalah satu medium yang paling pantas maklumat itu tersebar. Maklumat yang berada di Amerika, maklumat yang berada di Eropah boleh sampai kepada kita dalam masa sekelip mata. Tetapi kelemahan di sebalik teknologi yang baik ini, kelemahan manusia ialah dari sudut bagaimana kebijaksanaan kita sebagai manusia untuk nak menapis maklumat-maklumat yang sampai kepada kita. Hari ini media yang memanipulasi kita punya fikiran. Hari ini media yang membentuk ke mana hala tuju masyarakat yang hendak dibawa. Cukup dengan sekadar membuat tajuk-tajuk provokasi, cukup dengan sekadar dia memotong beberapa kenyataan yang tidak menggambarkan konteks keseluruhan ucapan, cukup dengan sekadar meletak gambar-gambar yang membuatkan orang menyampah, maka orang pun tak akan membaca kenyataan penuh ataupun berita penuh, cukup berpersepsi daripada tajuk dan gambar yang dilihat. Kerana kita tidak mampu mengamalkan wasiat Allah ini, sebab itulah banyak daripada kita hari ini porak panda. Kita mudah terima satu berita yang disebarkan, kita mudah menerima, sedangkan nak menapis suatu berita itu, ilmu hadis telah mengajarkan kepada kita cara yang terbaik nak menapis suatu berita. Perlu kita melihat kepada kredibiliti sumber itu. Dalam ilmu hadis perlu dilihat kepada kredibiliti perawi. Sama ada berita tersebut disampaikan daripada sumber yang boleh diterima ataupun daripada sumber yang selalu berdusta. Jika sumber tersebut ada masalah di dalam bab keabsahan suatu berita, maka kita kena lebih berhati-hati. Kita kena cek. Sebab Allah sebut fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kerana kalian mesti akan menyesal. Boleh jadi kalian akan menyesal kerana sikap kita yang tergesa-gesa menerima suatu berita dan kemudian kita menyampaikan atau mengambil satu tindakan. Surah Al-Hujurat mengajar kita juga tentang erti perdamaian. Allah sebut 2 kali. Dalam ayat 9 Allah sebut fa aslihu baina akhawaykum, ataupun dalam satu lagi ayat wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada puak yang bertelingkah, maka damaikan antara mereka. Kalau ada orang beriman yang bergaduh, maka damaikan juga antara mereka. Kerana perdamaian adalah kita kata faktor utama kesejahteraan masyarakat.
Tanpa perdamaian, tanpa perpaduan, negara akan porak-poranda. Sebab itu kalau kita tengok Nabi SAW setelah baginda berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, yang ketika itu dinamakan sebagai Yathrib, langkah yang pertama sekali Nabi SAW buat iaitu untuk nak mewujudkan satu proses perdamaian, membina masjid, yang mana masjid itu menjadi tempat perhimpunan orang-orang Islam, yang mana masjid tersebut menjadi fungsi dia untuk nak menerima delegasi daripada luar, yang mana masjid itu berfungsi seolah-olah parlimen kecil yang mana sahabat-sahabat akan berbicara dengan Nabi tentang soal-soal agama dan soal-soal semasa ketika itu. Nabi mempersatukan, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, kerana Nabi tahu bukan mudah untuk orang tempatan menerima saudara-saudara yang imigran macam kita. Kalau ada saudara seagama kita yang berhijrah ke negara kita, kita boleh tengok banyak sensitiviti yang berlaku. Kadang-kadang kita tengok sahabat-sahabat ataupun saudara-saudara seagama kita daripada Bangladesh umpamanya, daripada Myanmar umpamanya, daripada Indonesia umpamanya, ada sebahagian daripada kita yang melihat mereka ni seolah-olah manusia kelas kedua, sedangkan mereka itu saudara seagama dengan kita. Boleh jadi ada masalah-masalah yang berlaku, tetapi itu tetap tidak boleh memutuskan ukhuwah fillah yang telah kita bina di atas nama agama Islam ini. Itu yang antara Nabi yang first time Nabi buat. Nabi wujudkan tentang satu yang kita panggil sebagai piagam Madinah, nak mewujudkan perdamaian dengan masyarakat, sama ada dengan orang Islam dan juga orang bukan Islam. Nabi jumpa dengan kabilah-kabilah yang duduk di border-border sempadan negara Madinah untuk nak mewujudkan perdamaian supaya kafilah-kafilah yang datang ke Madinah ketika itu tidak diganggu ataupun dirompak. Nabi adakan perjanjian dengan Yahudi-Yahudi di Madinah supaya tak ada huru-hara yang berlaku jika tiada perjanjian perdamaian. Sebab tu kalau kita tengok dalam surah Al-Hujurat ni, bila Allah kata fa'aslihu, damaikan, ini sangat penting dalam masyarakat untuk kita nak ambil kira. Kemudian bila mana Allah sebut lagi dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat yang sama, Allah kata wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berlaku adil. Berlaku adil juga adalah satu elemen yang sangat penting dalam membina masyarakat yang sejahtera. Hari ini kita tak berlaku adil. Banyak dalam isu-isu kita akan melihat apa yang kita nak lihat, kita akan berucap apa yang kita nak ucap. Kadang-kadang kebenaran itu pahit untuk ditelan, kadang-kadang kebenaran itu tidak berpihak kepada kita ataupun kecenderungan kita. Tetapi kita kerana manusia ini tak mampu nak berlaku adil, maka di sana bila tiada keadilan pasti akan berlaku kezaliman. Dan dalam surah Al-Hujurat juga Allah pesan kepada kita, la yaskhar qaumun min qaum. Janganlah suatu kaum itu menyindir, memperkecilkan, meremehkan kaum yang lain. Jelas Allah mengajar kita tentang satu erti perhubungan. Jangan kita nak menghina kerana dia adalah saudara kita selain daripada bangsa kita. Mungkin kita kata ni bukan daripada orang Melayu, kita ambil mudah, kita hina dia, itu kita pandang dia sebelah mata. Tapi bila kita kata ni orang putih, terus kita nampak macam orang tinggi. Walaupun orang putih itu memang tinggi fizikal ya, tetapi kadang-kadang kita ni sebagai manusia sudah ada persepsi yang sedemikian. Kita menghina antara satu kaum dan satu kaum yang lain. Allah tak mau timbulkan benda ni, sebab Islam mengajar membebaskan kita daripada sifat asabiyah. Sifat asabiyah membutakan kebenaran kerana ketaksuban kita kepada bangsa kita, kepada kaum kita, kepada organisasi kita. Yang ini ditegah oleh Islam. Allah sebut lagi dalam surah Al-Hujurat, wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian saling menyebut aib di antara satu sama lain. Jangan jadikan kerja kita ni untuk nak korek orang punya aib sahaja. Ada manusia ni kerja dia dia jadi macam lalat. Lalat ni dia akan cari benda-benda kotor, najis, yang tu dia cari. Benda-benda baik ni kita tak jumpa. Sahabat kita ni mungkin ada 80 kebaikan, 20 je yang jahat. 20 yang jahat tu yang kita nampak. Islam mengajar kita supaya berlaku adil. Yang baik kita sebut baik, yang tidak baik kita tegur dan nasihat. Wala tanabazu bil alqab. Allah sebut lagi dalam surah Al-Hujurat, janganlah saling kalian memberi gelaran yang buruk di antara satu sama lain.
Hari ni kita dah tak peduli soal ni. Kita gelar si fulan sekian, kita gelar bangsa lain sekian, kita gelar saudara seagama kita sekian, fulan sekian. Sebab membawang ni sedap, best kan. Menggelar, memberi gelaran buruk kepada orang lain, benda yang nikmat sebenarnya. Itu memang best. Sebab tu susah nak berhenti. Siapa yang dah start tu, dia akan masuk lagi. Allah tegah kita daripada buat macam tu, supaya kalau Allah nak bagi tahu, kalau kita tak jaga wasiat-wasiat Allah ni, rosak hubungan kita sesama manusia. Dan Allah sebut lagi, ijtanibu kathiran minadh-dhann, jauhkanlah kita daripada berprasangka yang tak baik. Kita ni selalu berprasangka negatif kepada saudara kita. Bila mana kita melihat berita, bila mana kita merasakan saudara kita begini, kita melihat orang ini begini, kita terus sangka dia ni, dia ni nampak macam something ni, mesti orang jahat ni mesti tak bangun semain subuh ni. Mungkin orang yang kita nampak jahat macam itulah, rupanya dia lah orang yang paling bersungguh bila doa pada Allah. Mungkin orang inilah yang paling menyumbang paling banyak di dalam agama Allah daripada kita yang merasakan diri kita ini baik dan alim. Allah kata, wala tajassasu, janganlah dok korek-korek, aib-aib, mengintip-ngintip orang lain punya kesalahan. Manusia kerja dia suka mengintip kesalahan. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, Allah kata janganlah kalian saling mengumpat antara satu sama lain. Sebab tak ada siapa yang suka diumpat. Kalau kita suka, tak adalah benda tu jadi umpatan. Tapi kerana manusia tak akan suka dikatakan sesuatu yang tidak baik di belakangnya, Allah tegah. Sebab 9 wasiat yang Allah sebut dalam surah Al-Hujurat ini, semuanya ada kaitan dengan perhubungan kita dengan sesama manusia. Ini adalah faktor utama yang merosakkan kesejahteraan sesebuah perhubungan, yang akan mendatangkan implikasi kepada masyarakat keseluruhannya. Dan Islam, bila mana dia tengok orang sekarang ni terlampau bebas, ni sekarang zaman open, zaman free, dakwah yang datang daripada barat nak membebaskan akal manusia atas dakwaannya, nak membebaskan kongkongan manusia ni, dibagi kita berfikir secara free, dibagi kita bertindak secara free. Tetapi ada benda yang baik, ada benda yang tidak baik. Ada kebebasan yang baik, ada kebebasan yang tidak baik. Tetapi kebebasan manusia ini tidaklah boleh kita itlakkan secara keseluruhannya. Sebab itu Islam datang untuk nak membimbing kebebasan manusia. Tilka hududullah, wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Itu adalah hudud Allah. Itu adalah batasan yang telah Allah tetapkan kepada kita, yang kita jangan cross. Kerana siapa yang berbuat demikian, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Bila mana Allah kurniakan kepada kita nafsu syahwat, manusia suka kepada kecenderungan nafsu syahwat. Lelaki definitely suka kepada wanita, mudah untuk nak tewas, mudah untuk nak tertarik dengan wanita. Kalau tidak dibimbing oleh Islam dan iman, nescaya akan berleluasa perzinaan di kalangan manusia. Manusia sukakan harta. Islam datang memberi panduan, harta itu perlu dicari dengan jalan yang halal. Tak boleh kerana ketamakan kita nak harta tu, kita mengambil rasuah, kita mencuri, kita merompak, kita menzalimi orang lain. Maka Islam tidak memberikan kebebasan yang mutlak kepada manusia, tetapi Islam memberi kebebasan yang spesifik, yang perlu dipandu oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Hari ini kalau kita tengok di barat, mereka bagi kebebasan. Di negara-negara sebahagian negara Arab, negara barat ni, kalau kita rasa kita nak buat apa, kita boleh buat. Tetapi pada masa yang sama, kebebasan manusia jika tidak dibimbing, dia akan bercanggah. Sebab keinginan saya mungkin berbeza dengan Al-Fadhil Dr. Rozaimi. Minat kami mungkin ada yang sama, ada yang berbeza. Apa yang kami nak buat mungkin berbeza. Kalau tak kerana ada, kita kata, batasan ataupun bimbingan daripada Islam, maka mungkin saya akan buat begini, dia akan buat begitu, dan akan bercanggah. Macam mana yang barat buat sekarang? Kebebasan yang dia nak, bila dia orang kata kita kena hormat keinginan manusia. Manusia yang nak jadi transgender, silakan. Manusia yang nak jadi golongan seperti gay, silakan. Ini bagi mereka satu kebebasan.
yang kena hormat semua manusia. Tetapi Islam tak benarkan benda ini. Sebab kenapa? Kebebasan sebegini boleh memberi mudarat kepada manusia. Kebebasan begini akan memberi implikasi kepada orang di sekitarnya, akan memberi implikasi kepada banyak lagi faktor-faktor yang lain. Sebab tu Islam strict dalam bab-bab begini. Islam bila mana berdil dengan golongan seperti homoseksual, Nabi kata man la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah melaknat orang yang melakukan amalan kaum Nabi Lut. Bahkan kalau kita tengok hukuman hudud Islam untuk golongan sebegini, jika mencakupi syarat-syaratnya, berat. Nak bagi tahu bahawa benda ini sangat Nabi SAW bimbang jika dia tersebar di kalangan masyarakat. Masya Allah, kita berada di akhir zaman, yang mana antara tanda akhir zaman akan berlaku perkahwinan sesama sejenis. Kalau zaman dulu perbuatan gay itu ada, tetapi sampai nak berkahwin sesama jenis tu saya tak pasti, macam tak pernah dengar lagi secara rasmi. Tetapi hari ini perkara tersebut telah menjadi rasmi di beberapa banyak negara atas dasar hak manusia dan dasar kebebasan. Yang ini boleh menimbulkan porak-poranda nanti. Sebab itu dalam nak menjaga kesejahteraan kita kena faham. Dan di dalam konteks agama kita, dalam konteks negara kita umpamanya, Islam sebagai agama persekutuan, Muslim adalah masyarakat yang majoriti, maka di sana perlu ada meraihkan perkara ini. Islam tidak mendiskriminasi orang-orang bukan Islam. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari yang dibacakan Al-Fadhil Dr. Zaimi tadi, bila Nabi kata man qatala mu'ahidan lam yarih raihatal jannah, siapa yang membunuh orang-orang bukan Islam yang ada perjanjian damai, yang bersama dengan kita secara aman ini, dia tidak akan mencium bau syurga. Islam jaga bab tu. Dan Islam juga mengajar umat dia untuk nak berbuat baik kepada orang bukan Islam. Nabi SAW satu hari pernah melintasi jasad seorang Yahudi dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi bangun, Nabi bagi penghormatan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, innahu Yahudi, dia ni seorang Yahudi, kenapa kamu sampai nak bangun? Nabi bagi tahu, bukankah dia manusia yang juga seorang manusia ini perlu dihormati? Maka Islam hakikatnya meraihkan kemanusiaan dengan semua pihak. Sebab itu Nabi SAW menziarahi orang-orang bukan Islam yang sakit. Nabi menziarahi khadam atau seorang anak muda Yahudi yang berjiran dengannya. Nabi menziarahi pakciknya. Nabi menerima hadiah daripada orang Yahudi. Nabi memberi hadiah juga kepada orang-orang bukan Islam. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada Asma untuk nak menjaga hubungannya dengan ibunya walaupun ibunya bukan Islam. Allah sebut dalam Al-Quran, la yanhaakumullah 'anil ladina lam yuqatilunakum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah kata Allah tidak menegah kepada kalian untuk nak berbuat baik kepada orang-orang bukan Islam yang tidak menentang kamu, yang mana tidak memerangi kamu, yang tidak menghalau kamu. Allah bagi peluang dan Allah galakkan untuk nak kita berbuat baik kepada mereka. Kalau benda tersebut melibatkan perkara-perkara peribadi, kita boleh tengok Nabi SAW akan bersabar. Dalam hadis Anas, ketika datang beberapa orang Yahudi lalu depan Nabi SAW, cakap kat Nabi, Assalamualaikum. Assam ni maksudnya matilah. Dalam bahasa kasarnya pergi matilah, kan? Bahasa KL nya pergi mampus, macam itulah maksud dia. Aisyah bila dengar sebelah tu, dia marah. Dia pun balas balik. Dia kata, Waalaikumsalam wa ghadiballahu alaikum wa la'anakum. Aisyah balas, dia kata, Allah laknat kamu, Allah murka kamu, kamu pergi mati. Nabi SAW benda tu melibatkan peribadi dia. Nabi tak marah. Nabi kata, mahlan ya Aisyah, relax Aisyah, alaiki birrifq wa iyyaki wal unf awil fuhsh. Relax Aisyah, jangan kamu kasar, berlaku lembutlah. Allah suka orang-orang yang berlaku lembut ni. Maka Nabi bila mana melibatkan orang tu, hina dia secara peribadi begitu, dia tak kisah sangat.
Tetapi bila melibatkan kepentingan Islam, maruah Islam, di situ Nabi SAW akan bertegas. Kalau kita masih ingat tentang peristiwa perang yang disebut sebagai perang Bani Qainuqa yang berlaku selepas daripada perang Badar. Ketika itu kita tengok kerana seorang wanita yang diaibkan oleh Yahudi di pasar Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ni satu kabilah Yahudi. Mereka mempermainkan wanita muslimah itu sampai tersingkap aibnya. Kemudian seorang Islam yang datang menyelamatkan wanita tersebut dibunuh. Maka ketika itu Nabi SAW tak bagi can. Kita tengok orang Yahudi yang mengkhianati perjanjian damai dengan orang Islam sampai berlakunya perang Khandaq. Nabi tak bagi can. Selepas daripada Hudaybiyah, Nabi cleankan kabilah-kabilah Yahudi yang berkhianat kepada dia. Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, bila mana Abu Jahal mengiklankan untuk nak menghancurkan umat Islam, Nabi SAW beritahu, "Wallazi nafsi biyadihi la aqtulannahum wa la usallibannahum wa la ahdiyannahum wa hum karihun inni rahmah." Nabi beritahu, demi jiwa yang berada di tangannya, sesungguhnya aku akan perangi mereka, aku akan menyalibi mereka, tetapi aku juga akan membawakan hidayah kepada mereka. Walaupun mereka tidak suka, mereka benci, Allah telah mengutuskan aku sebagai rahmah, yang mana Allah tidak akan mewafatkan aku selagi agama ini tidak menang. Nabi SAW bila mana dalam keadaan Islam ini dihina, dia akan serius. Bila syiar Islam, akidah Islam ini digugat, Nabi akan tegas. Khulafa ar-Rashidun Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, pernah satu ketika seorang Yahudi dia menghina Nabi SAW, dan kemudian Auf bin Malik pukul lelaki itu, sensitif, orang yang caci Nabi kita. Kemudian diadukan kepada Yahudi tersebut mencabul seorang wanita muslimah. Auf bin Malik ni dia lawan balik, dia pukul balik Yahudi ni, sampai kepada Umar. Umar buat siasatan, bila mana tengok lelaki ni betul-betul bersalah, Umar hukum. Walaupun dia adalah, kita kata asalnya seorang kafir yang muahid, seorang orang bukan Islam yang ada perjanjian damai dengan orang Islam, tetapi bila mana mereka mencabul maruah Islam, mencabul maruah umat Islam, mencabar syiar akidah Islam, hukumannya sangat tegas. Zaman Nabi banyak pun contoh. Ali bin Abi Talib pada zamannya pun juga banyak contoh perkara-perkara sedemikian. Yang ini yang betul-betul kita kena faham bagaimana kita nak aplikasikan konsep rahmah itu di dalam kita berhubungan dengan masyarakat majmuk di negara kita, yang mana kita sendiri bukan satu umat Islam di negara kita bukanlah terlalu dominan, walaupun kita ada sifat ataupun kita ada majoriti. Tetapi bila mana Islam ini dipermainkan, Nabi SAW pernah sebut, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam, janganlah kalian memulakan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani itu salam. Fa idza laqitumuhum fi tariqin fatarruhum ila adyaqihi, kalau kamu bertembung dengan mereka ini di satu lorong yang sempit ke apa, jangan kamu mengelak bagi dia jalan, bagi laluan, tetapi kamu yang kena jalan, push dia ke tepi. Kalau orang tak faham hadis ni, dia akan ingat Islam ni, Masya Allah, dia punya gangster ni lain macam, maksudnya macam tak hormat langsung orang bukan Islam. Tetapi hakikatnya para ulama sebut konteks hadis ini merujuk kepada orang-orang bukan Islam yang mencemarkan Islam. Di situ terletaknya izzah, kemuliaan Islam yang perlu kita pertahankan. Jangan bagi agama kita dipijak. Sebab tu Umar bin Al-Khattab beritahu, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, kami ini adalah satu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Jika manusia itu mencari kemuliaan itu selain daripada Islam, maka Allah akan menghinakannya. Sebab itu yang ini perlu betul-betul kita faham. Bukan bererti konsep rahmah lil alamin ini
membiarkan agama kita ini diinjak sewenang-wenangnya, syariat kita dicabar sewenang-wenangnya. Tetapi rahmatan lil alamin ini perlu merujuk kepada keutamaan Islam, apatah lagi dalam konteks kita sebagai umat Islam ni sebagai umat yang majoriti, dan agama kita ini sebagai agama persekutuan. Wallahu alam. Saya kira sekadar itu dulu untuk soalan ini. Terima kasih kepada ahli panel yang kedua, Dr. Kamildin Jamilin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang kita tengok sentimen ni bukan kita dah nampak daripada orang luar ataupun orang selain pada Islam. Kadang-kadang sentimen tu main daripada kita juga. Sebab tu kita nak kena bezakan antara ummatul da'wah dengan ummatul istijabah. Maksudnya suatu umat yang dah terima Islam sebagai suatu pegangan, dan suatu umat lagi ialah umat yang bukan Islam untuk kita berdakwah. Sebab itulah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, baginda bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, hendaklah kamu berakhlak sesama manusia. Nabi tak suruh akhlak kita dengan orang Islam je. Nabi suruh hendaklah kamu berakhlak, bermuamalah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Jadi tuan-tuan rahmat Allah sekalian, kita terus kepada pusingan yang kedua, dan mungkin ini pusingan sebagai kesimpulan juga untuk Dr. Rozaimin. Kita tengok sekarang ni gelombang suara rakyat yang beragama Islam dengan apa dia, dengan tagline dia BMF, Buy Muslim First. Ni bukan BFF, Best Friend Forever, kan? The BMF, Buy Muslim First. Ada 3 cara Buy Muslim First ni sebagaimana yang dipromosikan, ialah kita membeli barang orang Islam di kedai orang Islam. Okey, itu satu. Yang kedua ialah kita beli barang orang Islam di kedai bukan Islam. Mungkin masa tu kedai orang Islam tak ada jual. Okey, yang ketiga ialah kita membeli produk yang tak ada produk orang Islam ni. Ada produk bukan Islam je. Nak beli kat mana? Belilah dekat kedai orang Islam. Ada 3 cara ni, kan? Okey. Jadi grup yang kedua berpandangan grup yang BMF ni suatu grup yang telah memboikot, seolah-olah macam menyebabkan ekonomi Malaysia ni boleh jatuh apabila kita tidak membeli barangan bukan Islam. Adakah ini dinamakan boikot? Jadi mungkin ini sebagai satu lontaran kepada panel yang pertama untuk pusingan yang kedua, dan terusnya untuk memberi kesimpulan kepada forum ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Isu BMF ataupun Buy Muslims First, saya antara yang ada memberi pandangan, bahkan IQ Malaysia pun kita dah buat satu forum khas berkenaan dengan isu ni. Dan saya berpandangan bahawasanya dia beginilah tuan-tuan dan puan-puan, mana-mana negara pun, apa jenis negara pun, dia ada agama yang menjadi asas kepada negara tu. Sekular macam mana pun nama mereka tu, tapi tak boleh nafi ada agama yang menjadi dominan dan asas kepada negara tu. Sekular macam mana pun Britain, ada agama yang menjadi dasar. Walaupun dia kata dia sekular, tapi akan ada satu agama yang menjadi dominan, yang menjadi dasar kepada negara tu, yang menjadi tunjang kepada negara tu. Negara ini, tanah Melayu ni, asalnya ataupun majoriti penduduknya adalah Muslim. Kita tak boleh nafi, dan itulah yang menjadi fitrah manusia. Majoriti akan membentuk tunjang, agama tunjang bagi sesebuah negara. Apabila majoriti penduduk negara ini adalah Islam, Muslim, maka secara tabi'inya ataupun secara otomatiknya
negara ini mahukan Islam sebagai tunjang dan asas kepada pentadbiran negara. Maka sebab itu dalam negara ni kita ada Majlis Agama Islam, ada Jabatan Agama Islam, ada macam-macam, ada JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam dan seumpamanya. Dan bajet-bajet kerajaan, peruntukan-peruntukan kerajaan yang datang daripada pembayar cukai juga diperuntukkan untuk pembangunan Islam. Dan benda ini setelah disepakati selama 62 tahun dah kita merdeka, tak pernah dipertikaikan. Dan orang Islam dalam negara ini bukanlah satu bangsa ataupun satu puak yang resis, sehingga kan orang bukan Islam duduk dalam negara ni, walaupun kuasa beli orang Islam dalam negara ni paling besar, kaya orang bukan Islam dengan belian orang Islam. So kita tengok senarai manusia yang paling kaya dalam negara ni orang bukan Islam ramai. Nak tunjuk orang Islam dalam negara ni tak resis lah, tak menindas. Cuma kesedaran muncul bila mana orang Islam ni makin lama makin terpinggir dari sudut ekonomi. Dan semangat nak naikkan ekonomi orang Islam ni makin bertambah bila mana orang tengok ada komen-komen yang datang daripada orang bukan Islam yang meresahkan dan menjadikan orang Islam rasa tersinggung. Bukan satu, lebih daripada satu. Bermula dengan isu saudara kita yang datang berlindung dalam negara kita, iaitu Dr. Zakir Naik. Bukan hanya sekadar mereka menghalang dia bercakap, mereka juga berani mempersoalkan di mana dia nak solat. Maka saya kira komentar yang seperti ini sudah melampaui had, sudah melampaui batas. Dalam Islam Allah Ta'ala sebut, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka faajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada satu orang daripada kalangan orang musyrik, orang bukan Islam, datang kepada kamu wahai Muhammad minta perlindungan, berikan dia perlindungan sehingga dia mendengar kalam Allah. Kalau yang datang tu orang musyrik, tak beriman kepada Allah, minta perlindungan, nyawanya dalam bahaya, kita kena bantu dia beri perlindungan kalau dia dizalimi. Apatah lagi kalau dia saudara kita orang Islam. Jadi orang Islam merasa tersinggung. Kalau setakat kata janganlah komen isu politik, kita boleh terima kerana mungkin dia tak faham isu politik. Tapi kalau sampai dia nak salat di mana pun kita duk pertikai, saya rasa ini tindakan yang telah menyinggungkan orang Islam. Itu satu. Yang kedua, isu tulisan Jawi. Saya ingat tulisan Jawi ni, saya tak tahulah, tulisan Jawi ditulis dalam produk-produk orang bukan Melayu ni lama dah, tapi tak ada pun orang yang bukan Melayu beli produk yang ada tulisan Jawi itu terus masuk Islam. Dia kata siapa belajar tulisan Jawi ni selangkah nak dekat pada Islam. Ada yang kata gitulah, tapi bagi saya tak betul. Kita memang ada tanggungjawab kita dakwah kepada orang bukan Islam, tapi bila Kementerian Pendidikan buat satu polisi supaya nak memperkenalkan budaya Melayu, bukan budaya Islam, budaya Melayu yang menjadi tunjang pada negara ni, belajar khat, bukan belajar Jawi detail sangat, pun belajar khat 3 muka surat je. Jadi sampai demonstrasi, angkat spanduk kat sekolah, kempen untuk anak-anak ponting sekolah. Saya ingat ini menyebabkan orang Islam dalam negara ni dan orang Melayu rasa tersinggung, seolah-olah macam budaya kami ni tak ada nilai langsung ke kan? Sedangkan kita promosi untuk memperkenalkan, untuk mengenali budaya masyarakat selain pada Melayu dalam negara ni banyak juga. Ada tahfiz Cina, ada memperkenalkan budaya Cina, masjid Cina pun ada, punya nak tunjuk kita ni betul-betul terbuka menerima budaya bangsa, nak integrasi. Jadi isu-isu yang seperti ini menjadikan semangat BMF tu makin lama makin kuat. Sebab apa? Sebab orang Islam rasa tersinggung. Tak boleh nak salahkan orang Islam kerana mereka rasa tersinggung. Kalau betul benda ni menyebabkan ekonomi dan masyarakat rasa terancam, jangan salahkan orang Islam dulu, salahkan mereka yang memberi komentar luar lebih daripada had.
lebih daripada apa yang sepatutnya. Kita ni masalahnya, ada sebahagian orang Islam ni, saya sedih jugalah. Pertama kita kata buy Muslim first, dia orang kata boycott. Kita tak boycott pun, dia orang kata boycott. Tiba-tiba ada satu berita kata orang Melayu ni, orang Islam ni, bila dia orang ni menjadi pengeluar, menjadi pengusaha, ada yang usaha timun, ada yang usaha cili kan, tiba-tiba orang tak nak beli, orang bukan Islam tak nak beli, orang bukan Islam boycott. Asalnya kita bukan boycott, kita kata beli barang orang Islam dulu, kalau tak ada baru cari barang orang bukan Islam. Kita tak boycott, dia orang kata kita boycott. Siapa yang kata ni? Sebahagian orang Islam. Kita tak kata boycott, dia kata boycott. Tapi orang bukan Islam boycott, dia kata itulah koma boycott. Bila orang bukan Islam betul-betul boycott, dia salahkan orang Islam juga. Orang Islam tak boycott, dia kata orang Islam boycott. Saya ingat ni tak adil lah dalam memberikan komentar. Patutnya tegurlah orang bukan Islam yang boykot tu. Kami tak boykot, pasal apa hangpa boykot? Jadi salahnya akhirnya ada orang-orang kita ni kadang-kadang menyalahkan hanya puak kita je. Bagi saya ini yang menyebabkan keadaan ni berlaku. Tapi dari sudut pandangan Islam, saya tak tahulah dari sudut ekonomi, saya bukan pakar ekonomi. Tapi dari sudut pandangan Islam, orang Islam ni memang kena bantu orang Islam lain. Dan mufti pun duk cakap benda yang sama masa dia berforum dengan saya. Berniaga ni fardu kifayah bagi orang Islam. Kenapa fardu kifayah? Supaya ada perkara-perkara ataupun ada ruang-ruang yang orang Islam berperanan, dan supaya tidak dimonopoli oleh orang bukan Islam sepenuhnya. Jadi bila orang Islam niaga fardu kifayah, kita kena bantu dia, sebab dia tolong melunaskan dosa yang sepatutnya dapat kat kita, dia tolong buat kita terlepas daripada dosa. So kita kena bantu dia. Ini disebut oleh As-Samhudi dalam kitab dia, saya tak ingat nama kitab dia tu, cuma dia kata waktu sampai di Madinah, Nabi SAW buka pasar baru untuk orang Islam. Sebelum ni pasar dikuasai oleh orang Yahudi. Bila Nabi sampai ke Madinah, ada pasar khas yang Nabi sediakan untuk orang Islam niaga. Nak katanya orang Islam ni kena juga berada ataupun menjadi pemain ekonomi dalam sesebuah negara. Hari ini banyak hukum hakam, muamalah Islam, khiyar syarat, khiyar aib. Kadang-kadang kita tak boleh nak implement, kita tak boleh nak laksana, dan benda tu disebut dalam kitab fiqh. Pasal apa tak boleh nak laksana? Sebab penjual bukan orang yang faham, bukan orang yang faham fiqh, bukan orang yang beriman dengan fiqh Islam. Jadi kita kena ubah. Jadi buy Muslim first, bagi saya dari sudut pandangan Islamnya, bukanlah untuk permusuhan, tetapi untuk membantu orang Islam sesama kita. Cuma kita jangan zalimi produk lain lah, jangan zalimi produk orang kafir, jangan fitnah orang-orang yang bukan Islam. Kita tunjukkan akhlak kita, kita cuma nak bantu orang Islam dari sudut ekonomi. Bahkan kerajaan pun duk bantu memperkenalkan barang Bumi Putra, pengusaha Bumi Putra. Dan sebenarnya orang Muslim dalam negara ni, majoriti besar mereka adalah Bumi Putra. Jadi tak ada isu sebenarnya. Yang jadi isunya adalah apabila kita salah faham. Sama macam Dr. Kamilin sebut tadi, kita duk ingat orang boykot sebab apa? Sebab datang berita kata boykot, sedangkan bukan boykot pun. Mana boleh kita boykot? Banyak lagi produk orang Islam tak buat. Handphone orang Islam tak buat lagi, TV orang Islam tak buat lagi. Mana boleh boykot? Kita cuma kata mana-mana produk yang orang Islam dah buat, kita bantu. Kita bantu. Tapi ada juga kempen yang bagi saya mengelirukan juga. Orang kempen buy Muslim first, dia kempen buy halal first. Mana ada kempen? Tak betul kempen buy halal first, patutnya buy halal only. Mana pula boleh buy halal first? Maksudnya kalau tak ada halal boleh cari benda haram lah? Tak boleh. Kena cari benda halal sentiasa lah. Mana pula boleh cari beli halal dulu, haram kemudian. Haram jangan beli langsung. Jadi kempen ini bagi saya kita kena teruskan. Kita kena tunjukkan semangat kerjasama kita sesama Muslim, cuma jangan musuhi orang bukan Islam. Itulah kesimpulannya. Rahmahnya kita memberikan peluang kepada semua, tapi sesama Islam kita membantu sesama kita, kerana mereka telah melaksanakan tugas fardu kifayah. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, terima kasih Dr. Rozaimi atas perbahasan berkaitan dengan membeli produk orang Islam atas keutamaan kita. Dan seterusnya untuk kesimpulan yang terakhir oleh panel yang kedua atas tema Negara Rahmah Ummah Sejahtera,
Mungkin insyaAllah 3 minit sahaja untuk kesimpulan pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai kesimpulan yang mungkin boleh saya buat dalam masa yang singkat ini, di akhir waktu ini, kita seharusnya sama-sama menghayati dalam apa yang sebagai contoh yang disebut oleh Al-Fadhil sahabat saya Dr. Uzaimi tadi, bahawa Islam sekarang ini berada dalam situasi yang mana kita ini seperti yang Nabi SAW sabdakan, kita ini sedang diratah, dan kita di kala ini sangat penting untuk nak menjadi satu penolong di antara satu sama lain. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Sesungguhnya orang-orang yang beriman daripada kalangan lelaki dan wanita itu saling menyokong, saling membantu di antara satu sama lain. Kita bermuamalah dengan orang Islam sebagai mukmin, menunaikan haknya sebagai seorang muslim, tetapi pada masa yang sama kita tetap juga menjaga muamalah kita bersama dengan orang bukan Islam sebagaimana yang telah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tunjukkan. Jika kita berada dalam suasana ekonomi umat Islam yang lemah, kita bantu untuk kuatkan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada ketika awal berhijrah dulu dia mengasaskan satu pasar yang khas untuk orang Islam, Nabi juga menggalakkan sahabat-sahabatnya untuk nak mengambil perniagaan-perniagaan yang ketika itu dimonopoli oleh orang-orang Yahudi. Nabi menggalakkan sahabat-sahabatnya untuk bercucuk tanam umpamanya. Nabi sebut banyak hadis-hadis kelebihan-kelebihan orang yang memakmurkan tentang tanah-tanah yang mati, yang tidak dipedulikan. Nabi kemudiannya menggalakkan umat Islam untuk nak mengambil satu air, sumber air yang ketika itu dimonopoli orang-orang Yahudi. Maka ketika itu Uthman bin Affan antara yang membeli perigi tersebut. Maka kat situ mengisyaratkan kepada kita, seandainya kita umat Islam ini lemah daripada sudut ekonomi, dari sudut benda-benda yang lain lagi, maka kita akan diratah, yang mana orang Islam ini sepanjang zaman pun pasti akan ada mereka yang tidak senang. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Allah sebut lagi orang Islam ini sentiasa akan ada mereka-mereka yang akan cuba untuk nak menarik orang-orang Islam ini keluar daripada agama Allah. Jadi kita hayati insya-Allah semangat daripada memperkasakan ekonomi umat Islam ini dalam membentuk satu masyarakat yang sejahtera. Dan insya-Allah saya kira itulah kesimpulan ringkas saya pada akhir waktu ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panel yang kedua yang berbahagia Dr. Kamildin Jamilin, dan selesai sudah pembahasan berkaitan dengan forum perdana yang bertajuk Negara Rahmah Ummah Sejahtera. Dan sekali lagi saya ucap terima kasih pada panel yang pertama Dr. Muhammad Azhar Uzaimi bin Ramli, dan panel yang kedua Dr. Kamildin Jamilin. Dan seterusnya saya menyerah mikrofon ini kepada pengacara majlis untuk mengendalikan acara perasmian. Dipersilakan. Terima kasih kepada barisan panel yang telah mengupas isu yang berkaitan dengan Negara Rahmah Ummah Sejahtera. Pihak majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada gandingan panel yang telah memberikan perkongsian kepada kita pada pagi ini, insyaAllah. Jadi untuk itu sekianlah majlis forum perdana Ma'al Hijrah, dan mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada perkongsian tadi, dan insyaAllah kita akan teruskan dengan majlis perasmian masjid yang akan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, dan saya serahkan majlis kepada pengacara majlis perasmian Tuan Haji Suhaimi bin Nurdin. Pengusaha